Soalan saya nombor 2, minta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan langkah-langkah segera yang telah diambil secara tegas dan holistik bagi menangani isu penjualan benih padi sah yang begitu menekan para pesawah mutakhir ini, yang pastinya akan menjejaskan hasil pengeluaran padi dan kadar sara diri SSR beras negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Melayani Petua dan terima kasih Ahli Parlimen Kuala Kedah. Untuk makluman ahli yang berhormat, keperluan benih padi sah semasa adalah sebanyak 72,000 tan metrik atau 3.6 juta kampit, 20 kilogram bagi sekampit. Keperluan benih bagi 1 hektar tanah sawah 7 hingga 10 beg per hektar atau 140 gram hingga 200 kilogram. Para pesawah menikmati insentif sebanyak RM1.03 bagi setiap kilogram benih padi sah yang dibeli daripada pengeluar benih padi sah yang dilantik oleh kerajaan. Bagi memastikan bekalan benih padi sah mencukupi dan harga terkawal, Kementerian telah mengambil beberapa langkah drastik. Yang pertama, memantau dan mengawal ketat kelulusan ladang dan makmal terhadap 12 pengeluar benih padi sah berdasarkan SOP yang ditetapkan oleh jabatan dan agensi sebelum benih padi sah dijual kepada pesawah. Yang kedua, meluluskan sebanyak 532,325 kampit benih padi sah bagi kegunaan di negeri Kedah dan Perlis dengan rekod pengeluaran 89,723 kampit benih pada 18 Oktober, 151,200 kampit pada 26 Oktober, 79,142 kampit benih pada 3 November dan 112,000 kampit benih pada 10 November. Yang ketiga, dijangka pada 17 November akan lulus 50,000 kampit, di mana 31,000 kampit akan diagih kepada PPK Mada dan selebihnya 19,000 kampit diagih pada negeri Perlis dan luar Jelapang negeri Kedah. Yang keempat, melancarkan task force operasi benih padi sah Zon Utara bermula 7 November 2023. Tempoh pelaksanaan task force OP BPS ini diadakan selama 2 minggu bermula 7 November hingga 21 November. Ini adalah untuk memastikan semua peruncit menjual mengikut harga yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan tiada unsur menyorok benih padi sah. Status semasa 7 November 2023, 20 lesen telah pun ditarik balik dan pada 16 November 2 lagi lesen ditarik. Penetapan harga maksimum jualan benih padi sah bagi setiap kampit 20 kg RM40 dan tempat jualan runcit RM45 mulai 20 Oktober 2023. Penetapan harga ini dibuat bagi mengelakkan manipulasi harga benih padi sah di lapangan menerusi pembelian tanpa kawalan. Penjualan benih padi sah yang dipakejkan bersama racun khusus bagi varieti padi CL220 sebelum ini naklah dijual secara berasingan. Harga benih padi sah bagi varieti CL220 adalah pada harga maksima RM40 di pintu gudang syarikat dan untuk pengeluar RM45 sebagai harga runcit. Saya habiskan, ini pentinglah untuk semua pesawah dengar. Benih padi sah secara terus kepada pertubuhan peladang dan petani bertarikh 11 Oktober 2023 telah dah terbatal. Berkaitan isu peruncit yang menjual benih padi lebih RM45 seperti yang ditetapkan, kerajaan telah mengambil tindakan serta-merta dengan menarik semula lesen penjualan benih padi sah serta-merta, melakukan risikan dan penguatkuasaan secara berterusan bagi memastikan ketetapan harga dipatuhi sepenuhnya oleh semua pihak. Menyaran pesawah atau mana-mana pihak berkepentingan membuat aduan
kepada cawangan kawal selia padi beras, pejabat KPB negeri melalui agensi seperti Jabatan Pertanian, Lembaga Kemajuan Pertanian MADA dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP mengeluarkan lesen runcit melalui kuasa pengarah KPB di bawah peruntukan Seksyen 4 Akta Pengawal Padi dan Beras 1994 kepada PPK dan syarikat untuk mengedarkan benih padi sah terus kepada pesawah. Bagi langkah jangka panjang, kerajaan akan melaksanakan kajian untuk membangkit harga belian padi dan harga benih padi. Ini kita akan bincang dengan Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, KPDNK tentang penyelarasan harga yang sesuai bagi semua pihak very soon pada masa akan datang. Sebab semua kena, pesawah kena menang, pemborong kena menang, peruncit kena menang, pengguna pun kena menang. Ini perbincangan perlu dibuat secara lebih tersusun, lebih untuk supaya semua pihak mendapat faedah nanti. Terima kasih. Kuala Kedah. Terima kasih Yang Berhormat Menteri kerana memberikan jawapan yang panjang lebar berhubung dengan isu kekurangan benih padi sah ini. Saya membangkitkan perkara ini kerana realiti di pasaran BPS sukar didapati dan sekiranya ada pun harga yang melepasi siling yang diselaraskan iaitu harga cekik. Soalan tambahan saya, sejauh manakah penguatkuasaan atau pematuhan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dipatuhi dengan serius bagi membendung aktiviti manipulasi harga BPS serta memastikan para pesawah dapat memperolehi BPS dengan harga kawalan, dan apakah pihak kementerian bersedia untuk memberi kebenaran kepada Pak Tani untuk menyediakan benih padi sendiri atau menambah lagi syarikat pengeluar BPS sedia ada bertujuan untuk memastikan krisis ini tidak berulang pada musim akan datang, memandangkan keluasan penanaman padi masih di bawah 50%, iaitu sekitar 20% keluasan MADA pada masa ini. Sekian, terima kasih. Pada hari Selasa yang lalu, 2 hari lepas, selepas menjawab soalan di Parlimen ini, saya terus terbang ke Alor dan saya sendiri mengetuai kumpulan untuk pergi ke kilang yang menyediakan benih. Kilang yang pertama saya pergi memang tuan kilang itu tak tahu, kehadiran itu mengejut, dan didapati ada benih-benih padi yang telah banyak hanya menunggu kelulusan daripada pihak Makmal DOA untuk diedarkan dalam masa yang segera ini. Bila saya pergi ke kilang yang kedua, saya nampak tuan kilang itu dah tahu kehadiran itu. Itu macam mana dia tahu? Kita tahulah strategi yang pertama. Artinya saya melihat begitu secara serius hal-hal benih padi ini. InsyaAllah sekarang kita bertindak dengan menggunakan apa saja termasuk cara fast track untuk penyediaan benih padi ini. Dan insyaAllah sampai ke peringkat ianya insyaAllah mencukupi sampai kepada tarikh akhir bila musim penanaman ini. Kita dalam jangka panjang kita usahalah untuk mewujudkan stockpile bagi benih padi sah. Kita nak buat stockpile macam stockpile beras, iaitu 500,000 kampit mesti ada stockpile. Kalau berlaku apa-apa hal, maka stockpile ini akan digunakan. Seperti beras, kita belum guna lagi stockpile negara. Stockpile negara ini dia boleh hantar sehingga 5 bulan kita ada stockpile beras. Kita belum ada stockpile benih padi. Yang ini kita akan adakan pada masa hadapan. Menambah baik dan mempertingkat infrastruktur dan plot penanaman padi asas oleh Institut Penyelidikan dan Kemajuan MARDI kena main peranan utama. Memperluas penggunaan padi sah di wilayah Sabah dan Sarawak ini dalam jangka panjang lah. Yang pentingnya sekarang ini kita ambil semua kita gerakkan jentera yang ada di peringkat kerajaan, DOA-nya, Department of Agriculture dan semuanya, MADA dan semuanya, insyaAllah benih cukup
bersedia dan pengedaran akan sampai cukup insya-Allah sebelum tarikh akhir penanaman padi. Ini saya beri jaminan. Kalau tak cukup pada tarikh akhir penanaman padi, nanti jumpa saya. Di luar pun boleh, di dalam pun boleh. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Cuma harga. Sila duduk. Sekian. Igan. Terima kasih Timbalan Yang Dipertua. Saya mendengar dengan teliti jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri berkenaan dengan benih padi sah ini. Cuma soalan tambahan Igan Yang Berhormat Menteri ialah, adakah kementerian mempunyai perancangan ataupun sejauh mana perancangan kementerian untuk melaksanakan program insentif benih padi sah ini ataupun IBPS ini ke Sarawak dan Sabah? Kerana benih ataupun klon padi sah ini amat penting untuk memastikan hasil padi yang baik ataupun berkualiti ataupun dari segi yield yang banyak. Terima kasih Timbalan Datuk. Terima kasih. Ini memang di peringkat perbincangan yang begitu aktif sekarang ini, supaya Sabah dan Sarawak, kalau mereka ada benih padi sendiri, tak apa. Kalau tidak ada benih padi sendiri, maka kita harap menerima benih padi yang sedia digunakan, dikeluarkan oleh MARDI dan agensi-agensi yang diterima oleh kerajaan. Ternyata yieldnya meningkat seperti yang kita lihat, sama ada di Sekincan, di Perak, di Bumbung 5, Pulau Pinang dan beberapa tempat di kawasan Mada di Kedah, memang yieldnya melebihi 7 tan per hektar. Ini soal benih ini, dan kita akan berbincang terus dengan pihak Pertanian Negeri Sabah dan Sarawak, dan setakat ini mereka memberi reaksi yang positif untuk menerima benih-benih baru ini. Ini yang kita harapkan, dan keadaan ini insya-Allah Sabah dan Sarawak ini mereka bersedia dengan secara aktif sekarang untuk membantu ke arah SSR beras kita di negara ini. Dan ini berdialog dan juga perbincangan di peringkat pegawai sekarang ini sedang berjalan. InsyaAllah akan terjelma hasil yang baik supaya Sabah dan Sarawak ini menjadi jelapang padi yang kedua bagi Malaysia untuk masa akan datang.